Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Tiba-tiba Naimah kata kuasa itu singkat. Oh, dia perli kan ni? Sebelum dia perli, dia pun kena sedar diri. Ayat itu, frasa itu, petikan daripada Shakespeare itu sebenarnya pun kena kepada Daim Zainuddin dan Mahathir juga. Kuasa itu singkat. Betul, manusia semua. Daim Zainuddin, Mahathir, keluarga Daim, keluarga Mahathir, Muhyiddin, Najib Razak, Anwar Ibrahim, semua sebenarnya kena sedar bahawa kuasa itu singkat. Kerana kuasa itu singkat, Tuhan boleh ambil pada bila-bila masa kalau dia mau. Buatlah yang baik-baik. Jangan cuba untuk melakukan apa-apa yang tak betul. Betul lah itu. Kuasa itu singkat. Jadi waktu berkuasa jangan buat sesuatu yang pelik, yang salah di sisi undang-undang. Kena sedar. Inilah yang terjadi sekarang ini. Ingat sampai bila-bila berkuasa kah? Ingat Anwar Ibrahim tak adakah dia punya peluang yang diberikan oleh Tuhan untuk berkuasa? Siapa kata kalau Tuhan mau pasti dia akan dapat juga. Jadi saya fikir ini kehendak Tuhan untuk jadi Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Kerana apa? Supaya adanya perasaan takut kepada pemimpin-pemimpin selepas ini, supaya jangan rosakkan negara Malaysia lagi dengan mensakau, dengan mencipta kekayaan luar biasa yang tidak pula mau diisytiharkan dengan betul. Isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin mengingatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kuasa itu singkat dan penghitungan menunggu mereka penghitungan menunggu mereka yang menyalahgunakannya. Betul. Penyelewengan pun sama. Sebab itu jangan suruh Mahathir meroyan. Jangan suruh pergilah pujuk Daim Zainuddin, suami kamu tu, pujuk dia baik-baik supaya jangan meroyan. Kerana memang betul, kuasa itu tak panjang. Kuasa itu tak panjang, pendek je pun. Jadi kalau kerana pendek, ambil peluang untuk buat benda yang baik. Okey. Naimah Abdul Khalid yang diheret ke mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytihar harta berkata dia akan membuktikan dirinya tidak melakukan apa-apa jenayah. Memanglah bukan buat jenayah. Tapi sekarang ini yang kamu didakwa di mahkamah bukan kerana kamu buat jenayah, tapi kerana kamu tidak isytihar harta dengan betul. Itu pertuduhan dia, rakyat Malaysia. Kamu harus faham. Dia tidak dituduh dengan jenayah. Dia dituduh kerana dia tidak isytihar harta dengan betul. Dia sembunyi harta, tidak ditulis di dalam pengisytiharan. Itu saja. Dia kata, saya kata kepada anda, Anwar Ibrahim, kuasa itu singkat dan penghitungan sentiasa menunggu mereka yang menyalahgunakannya. Siapa yang duluan buat? Siapa yang duluan buat? Anwar tak buat apa-apa salah. Siapa Azam Baki tak buat apa-apa salah. Diorang buat kerja dengan bagus. Sampai ambil apa, kutip-kutip Shakespeare punya apa ini, falsafah. Wah, pandai pula. Yang selebihnya dia kata sudah diketahui, katanya kepada media di kompleks mahkamah di Kuala Lumpur hari ini. Jadi petikan yang diambil itu dia kata, proud man dressed in a little brief authority. Betul lah. Nanti kita tengoklah siapa yang kena. Naimah Abdul Khalid hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Kuala Lumpur atas pertuduhan gagal mengisytiharkan 12 harta seperti yang dikehendaki oleh Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Disember lalu. Bagaimanapun, Naimah 66 tahun mengaku tidak bersalah. Sejurus tuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi.
Naimah seterusnya berkata, jenayah yang sebenar adalah perancangan rapi untuk mencemarkan nama baik suaminya. Jenayah apanya? Ini adalah amanah yang diberikan. Susah jugalah. Serta melunaskan dendam politik terhadap keluarganya. Jenayah yang sebenar adalah memandulkan dan menyalahguna institusi utama negara seperti SPRM dan Jabatan Peguam Negara dalam melunaskan dendam politik, dia kata. Jenayah yang sebenar adalah menggunakan kuasa bagi tujuan pribadi dan bukan untuk kepentingan rakyat. Ini kepentingan rakyat lah ni. Dana rakyat, dana awam. Jadi ini untuk kepentingan rakyat, supaya rakyat tidak lagi rugi. Semua wang yang patut untuk diguna untuk majukan negara dapat dipakai dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anda boleh baca ini panjang lebar luahan hati si Naimah ni di Malaysia kini 23 Januari 2024. Tajuk dia, kuasa itu singkat. Naimah petik Shakespeare buat Anwar. Wah, bagus jugalah laporan dari Malaysia kini ini. Tapi ingat, ya, cermin diri dulu. Cermin diri dulu. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tanah bangunan milik Naimah berada di lokasi kelas atasan. Ini di malaysiakini.com 23 Januari. Isteri bekas bekas Menteri Kewangan tersasul selalulah. Mungkin belum makan jadi lapar, jadi selalu tersasul sebab lapar, gangguan perut. Isteri bekas Menteri Kewangan Naimah Abdul Khalid hari ini didakwa di mahkamah di atas pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan oleh SPRM. Dia didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta SPRM. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 5 tahun dan didenda sehingga RM100,000. Berdasarkan kertas pertuduhan, antara aset yang terlibat ialah beberapa kediaman serta plot, bangunan dan tanah pegang bebas yang terletak di kawasan pertempatan. Di kawasan pertempatan kelas atasan, iaitu Taman Tunku dan Bukit Tunku di Kuala Lumpur. Dua-dua kawasan ini memang kaya punya orang. Memang golongan atasan, kelas atasan yang tinggal di sana. Jadi harga-harga rumah di sana memang bukan calang-calang. Rasanya tidak ada harga rumah di sana yang kurang dari RM1,000,000 nilai dia, beserta dengan tanah, tapak tanah. Jadi itulah persoalan dia, kenapa dia tidak isytiharkan itu? Takkan dia tak ingat pula rumah dia? Takkan dia tidak ingat rumah dia di Taman Tunku dan di mana-mana lah tanah dia? Takkan dia lupa? Takkan dia lupa? Dah terlampau banyak harta agaknya sampai dia lupa kah? Takkanlah lupa. Waktu mengisytiharkan mesti dia tengok semua harta dia. Tapi yang hairan, kenapa benda-benda yang begini penting dia tak buat? Sekarang tiba-tiba pula dia meroyan, dia melawan, kata macam-macam, pada macam-macam lah. Dan kerana ada plot tanah yang ada di Taman Tun Dr. Ismail serta di Jalan Kantonmen di Pulau Pinang. Tanah-tanah di Tun Dr. Ismail ini, di Taman Tun Dr. Ismail ini bukan calang-calang harganya, gila punya mahal. Dan di Jalan Kantonmen pun mahal juga. Kenapa dia lupa? Terpasti. Kedua-dua lokasi itu dianggap sebagai kawasan kelas atasan. Naimah sekarang 66 tahun, turut didakwa gagal mengisytiharkan pemilikannya terhadap Menara Ilham di Kuala Lumpur, serta 2 unit kereta Mercedes-Benz masing-masing model EQC 400 dan 500 SL. 2 syarikat yang didakwa gagal disiarkan oleh isteri Daim, iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd. Kenapa dia tidak tulis itu? Di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Azura Alwi,
Naimah diwakili bekas Peguam Cara Negara Muhammad Yusuf Zainal Abidin serta M. Puravalan dan Alice. Pendakwaan pendakwaan itu dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Faisal Muhammad Azmi, Muhammad Fadli Muhammad Zamri dan Mazia Muhaide. Azura membenarkan Naimah untuk dibebaskan dengan ikat jamin RM250,000. Untuk rekod, Daim Zainuddin turut disiasat SPRM dan diwakili bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Daim dan isterinya mendakwa tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan itu dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kesan daripada perseteruan politik di antara mereka yang berlangsung sejak sekian lama. Begitu dia katalah. Naimah juga mengulangi tuduhan yang sering dibangkitkan apabila seseorang ahli politik Malaysia atau pihak yang dikaitkan dengan mereka dihadapkan ke mahkamah, menganggap agensi penguatkuasa seperti SPRM dan Jabatan Peguam Negara diperalat untuk melunaskan dendam penguasa. Tak ada, mana ada tuan-tuan dan perempuan, tidak ada kena-mengena dengan dendam ni. Ini hanya menjalankan tugas saja. Naimah tu yang patut fikir, kenapa dia tidak mau isytiharkan? Kenapa? Rakyat Malaysia jangan cepat sangat termakan kata-kata cantik dari siapapun. Perlu tahu perjalanan undang-undang. Pasangan Daim Naimah sebelum ini menegaskan kekayaan mereka termasuk aset disimpan di luar negara, di luar pesisir, bukanlah diperoleh secara haram. Yalah, betul lah, bukan secara haram, tapi kasih sah lah, isytihar saja. Memang rakyat Malaysia tahu keluarga kamu itu bilioner, kaya raya. Tapi Section 29, Section apa itu? Section yang digunakan, Section 36. Section 36. Section 36 itu meminta supaya Section daripada SPRM tu, SPRM 2009, mahu supaya harta diisytiharkan. Itu saja, bukan lebih dari itu pun. Daim yang merupakan tokoh yang rapat dengan Dr. Mahathir juga menyatakan rasa marahnya apabila SPRM menyiasat anaknya dan mendakwa jika dia tidak menyertai politik, aset cairnya saja sudah melebihi 50 bilion ringgit Malaysia, bukan 500, 50 bilion. Senang saja, isytihar sajalah. Itu saja yang diminta, kasih isytihar. Yang kasih sembunyi yang lain tu apa hal? Aduh, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.